Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, so kalau dalam video saya yang sebelum ni saya ada cerita sikitlah tentang sedikit masalah yang terbaru yang kita hadapi dalam industri telco ni. So untuk kali ini saya nak discuss dengan lebih meluas sebab saya tengok dalam baru-baru ni lah 2-3 hari ni dalam grup WhatsApp kita ada bincangkan tentang segala macam masalah lah yang kita hadapi daripada level yang bawah sampai lah level yang ke atas. Sebagai contoh, level yang bawah ni maksud saya level permulaan lah, macam kita pergi first site buat survey, lepas tu kita pergi ke next level, kita buat installation dan lain-lain. Okay, so straight to the point. Saya rasa dah tiba masanya untuk kita highlight benda ni. Untuk langkah pertama ni, saya punya cadangan kita highlight dulu semua isu-isu yang kita ada. So kita pergi kepada maybe kita boleh start dengan kita punya personal issue lah. Maksud dia personal issue yang melibatkan industri telco ni lah. Sebagai contoh, kalau kita pergi site, kita ada beberapa masalah yang mungkin di-create oleh pihak yang lain. So kita highlight. Kita bukan nak menuding jari apa, tapi sekurang-kurangnya kita nak tahu. Mungkin saya ada masalah ni tapi orang tak tahu masalah ni. Semua orang tak tahu saya ada satu masalah. Contoh. So kita boleh highlight. Mungkin kita boleh highlight dalam grup ataupun mungkin kita boleh highlight dekat dalam video YouTube ni. Mana-mana kita tak kisah, nanti insyaAllah saya cuba compilekan. Sebab setiap level tu dia ada masalah sendiri. So kita tak semestinya kita cakap orang atas tak ada masalah ataupun orang bawah tak ada masalah. Orang ni dia pergi site je, dia tak ada fikir apa, dia tak ada masalah. Oh, tidak. Ataupun orang atas gaji dia besar, dia tak ada masalah. Itu tidak. Semua orang ada masalah. So hukum Allah tu adil lah. So setiap masalah tu insyaAllah ada penyelesaian. So apa yang kita buat sekarang, kita nak cuba cari penyelesaian. Apa yang saya nampak dalam bidang telco ni yang saya telah ceburi lebih daripada 20 tahun, konsep preventive and maintenance tu kita tak pernah, kita jarang activate kan. Maaf bahasa saya merapu sikit, tengah-tengah pening ni bahasa dia jadi merapu. Okey, sebagai contoh, kita sebut preventive and maintenance. So kalau kita nampak secara asasnya preventive and maintenance tu tugas-tugas yang kita lakukan time kita pergi site untuk mengelakkan masalah-masalah di kemudian hari. Sebagai contoh, kita pergi check voltage ataupun power level untuk rectifier dan sebagainya untuk mengelakkan rectifier tu overload. Sebagai contoh lah, saya pun bukan pandai pasal rectifier kan. Ataupun kita pergi check elemen untuk make sure elemen radio microwave tu masih di landasan yang betul. Sebagai contoh, itu adalah kerja-kerja preventif. Belum campur yang misi rumput semua tu kerja-kerja preventif untuk mengelakkan sesuatu yang lebih kritikal berlaku di kemudian hari. So kalau kita nak pergi contoh yang rumput tadi, contoh sebab kita tak nak nanti daripada rumput jadi hutan lah site tu kan, nak masuk susah, macam-macam lah problem di kemudian hari. So kalau kita pergi lebih spesifik kepada equipment tu sendiri, equipment tu pun kena ada preventif jugalah. Contoh kita pergi check dia punya grounding dan sebagainya, kita tengok ada alarm ke apa ke. So benda ni memang adalah dalam sebahagian daripada rutin maintenance lah dalam technical punya part. So benda tu kita tahu, semua umum tahu, saya pun pernah buat benda tu sebelum ni. Cuma yang kita agak kita orang cakap kita tak berapa nak ambil berat tu ada dalam projek itu sendiri. So semua orang tahu proses A to Z dalam satu-satu projek. Tapi bila sebut pasal proses, masih ada pihak-pihak yang cuba skip proses tu. Contoh, proses kena daripada A kena pergi ke B, kemudian ke C, kena sampai Z.
tapi sampai D dia skip, dia pergi ke F terus, contohlah kan. So itu adalah satu benda penting yang mengakibatkan problem pada personal itu sendiri. Personal ni kita lah, pekerja-pekerja kan. Contoh, kalau kau nak start pada satu projek, apa yang kau nak buat, benda tu memang ada dalam proses, tapi dia orang tak buat, dia orang skip dan sebagainya. So saya tak nak ulas lebih lanjut lah benda tu. So sebab kita punya point hari ni, kita nak come out dengan apa masalah yang kita hadapi. Sebab daripada bila kita dapat baca masalah-masalah tu, insyaAllah kita akan start dengan dia punya korektif lah, ataupun kita nak cure benda tu. So konsep preventive and maintenance ataupun preventive is better than cure, semua tu nanti dia akan datang balik kan. So sekarang ni kita dah, kata orang Melayu, orang tua-tua Melayu, peribahasa Melayu, dah terhantuk pun nak tengadah kan. Tak apa, at least kita tengadah tu kita tahu kita dalam situasi yang masih beringat lah. Kita tahu kita ada dalam masalah, bukan kita main bodoh jalan macam tu kan. Itu memang tak kena dengan konsep preventive is better than cure, ataupun dah terantuk baru tengadah kan. So kita dalam situasi nak cure balik benda tu. So bila kita dah dapat cure benda tu, insyaAllah kita akan go back to preventive tadi. Sebelum kita nak terantuk tu, kita make sure kita kena tengok ke atas, ada apa kat atas kepala kan. So kita nak make sure benda tu. So bila kita nak make sure benda tu, kita kena ada proses yang betul lah. So insyaAllah kalau kita ada satu proses, satu guideline dalam industri ni, insyaAllah kita boleh improve lagi kita punya industri ni lah, dari segala segi. So sebagai contoh apa yang berlaku tahun ni, saya ada involve dengan NOS ataupun National Operation Standard, macam itulah lebih kurang, untuk keluarkan satu silibus dalam salah satu subjek dalam industri, dalam salah satu course lah dalam industri telco ni. So itu satu. So kita ada banyak, maksudnya kita ada banyak level dalam telco ni. Kita ada banyak field, banyak course dan sebagainya. So kita kalau kita nak relate dengan sistem pendidikan negara dan sebagainya lah, kita ada microwave, kita ada BTS, kita macam-macam. So kalau setiap satu dia ada dia punya SOP tersendiri, insyaAllah kita boleh gabungkan dan kita boleh jadikan ia satu prosedur yang lengkap untuk industri ni, dan dalam masa sama kita boleh reducekan masalah-masalah yang kita hadapi. So kalau kita nak kata kita nak 100% perfect tu mungkinlah susah, sebab kita ni manusia kan. So tapi kita berusaha ke arah itu dan kita berdoa semoga Allah pemudahkan urusan kita. Okay, so nombor 2, sebelum kita move on ke apa yang saya cuba cadangkan ni, kita kena start pada diri kita dululah. Kita kena make sure yang kita ni buat kerja sebaik yang mungkin lah. So pun saya tak nak ulas lah. So mungkin saya akan ulas dalam pertemuan-pertemuan yang akan datang lah. Okay, so nombor 3, sebelum saya sebelum saya dismiss saya punya video ni, just nak nasihat kepada rakan-rakan semua yang berada dalam industri ataupun berada di luar industri ataupun di mana saja. Kita cubalah hormati pendapat orang lain. So itu yang penting. Kita boleh berbeza pendapat, tapi kita cuba hormati pendapat orang lain. So kalau orang tu dia berada di position dia, mungkin position dia tukang sampah, kita jangan fikir dia ni tak ada masalah. Mungkin dia ada masalah lain, mungkin dia ada masalah ekonomi dan sebagainya. Dan kalau orang tu berada di position bos, kita jangan fikir dia tak ada masalah. Mungkin dia ada masalah, dia tak ada masalah dari segi duit, dari segi harta kan, tapi dia ada masalah daripada segi mungkin stres dan sebagainya lah. So setiap orang ada masalah dia sendiri. Sebagai contoh, kalau kita tengok kehidupan di dalam hutan, kenapa Allah jadikan setiap mangsa tu dia lebih daripada pemangsa kan. So contoh, kalau kita bagi contoh rusa tu dia punya populasi dia tu lebih daripada harimau, sebagai contoh. Sebab apa? Sebab sebagai contoh lah, betul tak betul itu kita kena masuk hutan, kena kira rusa sekor-sekor lah kan. Sebab harimau ni dia nak makan rusa. Kalau rusa kurang daripada
pada rimau nak makan apa. Sebagai contoh macam itulah. Ikan dia lagi banyak populasi daripada manusia. Sebab apa? Manusia akan makan ikan. Dan ikan-ikan yang besar pun makan ikan-ikan kecil. Contoh. Ikan jerung, ikan paus, populasi dia sikit. Sebab apa? Sebab kita jarang makan ikan tu. Contoh macam itulah. So berbalik pada saya punya advice tadi, saya punya nasihat tadi. Kita cuba berlapang dada, hormati pendapat orang lain. So kalau orang tu kata dia tak boleh dia tak boleh handle satu-satu job ni, kita jangan kita downkan dia, cakap alah kau ni benda macam ni pun kau tak boleh buat. Itu dia, mungkin dia ada masalah sendiri, mungkin dia sakit atau apa sebagainya lah. Contoh macam kes vaksin kan, kita tak boleh kata orang yang tak ambil vaksin tu dia anti vaksin, sebab mungkin dia ada masalah dia sendiri, wallahualam. So kita kena hormati semua orang, kita jangan duk hina orang dan sebagainya lah. So kalau surveyor pergi site, kita cuba hormati surveyor. Surveyor ni mungkin dia ada masalah lain, mungkin dia sampai kat site dia penat, mungkin dia berlaku mistake. So kita cuba nak kurangkan mistake, kita cuba bantu. Balik pada orang yang buat documentation, IM apa semua macam tu lah, semua masing-masing ada masalah sendiri. So kita jangan cakap kenapa kau boleh buat, kenapa kau tak boleh buat. So kau orang lain, setiap manusia tu dijadikan berbeza kan, walaupun daripada segi fizikal nampak sama, tapi daripada segi dalaman ni kita tak tahu apa masalah dia. Kenapa kau tak boleh buat sebab kau macam ni, kenapa kau boleh buat sebab kau macam ni. Kadang-kadang orang yang boleh buat tu pun sebenarnya dia tak boleh buat, tapi dia terpaksa survive sebab mungkin dia nak achieve satu-satu KPI dalam hidup dia. Sebagai contoh, kalau orang tu dia kata aku nak beli rumah besar, so dia akan berusaha sungguh-sungguh capai cari duit untuk beli rumah besar, walau dengan apa cara sekalipun kan, dengan cara yang stres ke apa ke, dia sanggup buat apa saja, dihina, dikeji, tak ada masalah, yang penting aku nak dapat. Sama juga orang yang nak beli kereta dan sebagainya. Dan the worst case is kau nak capai satu-satu benda tu kau sampai sanggup mencuri. Tu yang tu memang tak boleh lah, yang tu memang haram. Tapi saya nak bagi tahu, dia nak capai dia punya KPI, dia buat something sampai di luar dugaan kan, ataupun di luar hukum. Dengan kata lain haram. Contoh tu dalam Islam haram. So tapi bagi kita, selagi orang tu buat kerja dia, selagi tak melanggar hukum Islam, carry on. Kita hormati dia. Mungkin dia tak sama. Mungkin orang tu dia suka makan gaji, kita suka bekerja sendiri. Jangan salahkan orang makan gaji. Kalau tak ada orang makan gaji, siapa yang nak pergi kerja di pejabat-pejabat sebagai contoh. Kalau tak ada orang yang nak buat bisnes, siapa yang nak menjual sebagai contoh. So itu benda tu lumrah kehidupan. Kita cuba hormati setiap orang kan. So kalau macam saya ada problem, macam alah biasalah tu problem. Kau mungkin dekat kau biasa, tapi dekat aku tak biasa. So aku ada cara aku sendiri kan. Aku ada cara aku sendiri. So bila kita nak bersatu ni, kita kena fikir benda tu. Kan? Kalau kita nak dalam telco ni, kalau kita nak bersatu, kita kena fikir benda tu. Kita kena ada hak sama rata kat situ. Bila kita bersatu dalam persatuan tu, engkau aku semua sama je. Kalau ada masalah, itu masalah peribadi kau raise up. Kalau kita boleh bantu, kita bantu. Itu yang kita nak sebagai contoh. Kalau surveyor dia ada masalah kasar, apa masalah dia? Okey, kita tak. Yang bukan surveyor ni jangan mempelekehkan. Alah, takkan itu pun kau tak boleh buat. Kan? So kita nak tolong dia. So dari situ kita boleh bersatu dan kita boleh improvekan industri telco kita ini. Sebab yang masalah sekarang kita tak bersatu lah. Kita pun tahu macam-macam persatuan, macam-macam dah naik, tapi semua lebih kepada ada agenda tersendiri untuk keuntungan peribadi dan sebagainya lah kan. So kita tahu benda tu. So kita cuba elakkan benda tu. Kita nak sekarang kita bersatu untuk kita tolong apa masalah yang berlaku dalam industri ni. So semua dijemput lah kan untuk join benda ni. Kalau boleh, saya pun tak set up apa-apa lagi. Saya bagi idea je dulu. Mungkin saya tak nak cerita untuk future sebab saya tahu kalau bungkus nanti tak syok kan. So macam sebelum-sebelum ni. So saya nak cerita apa yang berlaku sekarang ni. So next step kita tengok apa yang jadi. Selepas saya punya video ni, kita tengok apa yang jadi kan. Kalau ada sambutan dan sebagainya. So itu yang kita nak. Kalau kita tengok ada satu-satu golongan tu dia boleh bersatu. Dia berbeza daripada pemikiran politik dan sebagainya, tapi dia boleh bersatu dalam satu benda yang lain. Contoh, kita pun tahu dalam kita telco ni macam-macam ideologi politik kita ada. So cuba kita bersatu dalam tu. Cuba kita elakkan. Kita tahu dalam telco ni pun ada politik dia juga. So yang tu pun kita kena elakkan. So itu yang saya cuba sampaikan lah. Saya pun tak reti nak menulis panjang-panjang, sebab tu saya bercakap. Sebab bila saya cakap, ia satu kepuasan untuk diri saya lah, untuk share dengan orang ramai. Sekurang-kurangnya ada orang tahu. At least orang mendengar pun, alhamdulillah, ada orang
ada yang orang yang saya boleh share. So, kan contoh kan. So itulah agenda saya untuk hari ni. Saya just nak mungkin dekat mana, dekat grup ke kat Facebook ke apa, kat mana-mana nanti kita boleh list down dulu apa masalah dia. Contoh saya sebagai surveyor, saya ada masalah, saya dapat kurang orang cakap kurang info. Sebelum saya pergi site saya dapat kurang info. Saya dibayar murah, bla 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 contoh. So kita subcon installer punya team, kita buat kerja semakin hari semakin banyak tapi payment semakin hari semakin murah. So kita nak tahu kenapa, lepas tu baru kita boleh solve problem tu. Mungkin engkau punya kualiti tu hampir sebab tu dibayar murah contoh. Kalau engkau punya kualiti tu cantik, insya-Allah kau boleh dibayar mahal. Mungkin dia cakap, alah aku buat dah sehabis baik dah pun, tapi kenapa dibayar murah agak? Mungkin sebab kau accept job tu kan. Kau memang bagus, tapi sebab orang bayar murah kau accept agak. So lama-lama semua orang ceiling price tu dia murah. So tu contohlah, saya tak naklah bincang ni, saya bincang ni jadi panjang lebar pula. So tu contoh part ceiling price lah, bukan ceiling rumah ceiling price, bukan selling ceiling price ni harga ceiling lah. Kalau kita nak ni, so bila orang tanya senang kita jawab, okey installation macam ni, kalau install ni macam ni. So benda tu of course lah saya tak boleh buat seorang. Saya boleh bercakap, saya boleh sembang kan, saya boleh bagi idea. Mungkin di luar sana ada orang yang boleh membantu. Sebab sebelum ni saya pernah buat satu projek untuk combinekan grup telco. Alhamdulillah saya dapat combinekan sedikit member, walaupun bukan kawan, saya tak kenal, join grup ni. Kita kumpul-kumpul duit, kita ambil sub. Kita bukan ambil sub lah, kita macam jadi lebih kurang benda orang tengah lah. So apa yang kita buat, bila kita tahu sub-subcon ni dia memerlukan duit untuk rolling, so dia perlukan duit dengan cepat. Dan dalam masa sama maincon ni dia suka mendelaykan ataupun dia bayar lambat. Itu masalah dia lah, kita tak nak campur. Mungkin dia ada masalah lain macam saya cakap tadi kan. So itu bukan masalah dia. Yang kita penting masalah kita, macam mana kita nak dapatkan duit dalam masa yang terdekat. So kita kumpulkan duit sebagai modal. So kita fund orang tu. So contoh kau nak buat survey, kau buat survey, kita tengok kau punya job tu okey, betul, kita bayar terus kat dia. So kita ambil keuntungan sedikit je untuk grup kita ni kan. So daripada situ dengan maincon kita yang handle. Kau tak ambil tahu dah. Kau siap kerja kau, kita bayar. So kalau kau buat kerja bagus, kau akan datang, kita akan cari kau balik. Contoh lah. Kalau kita orang bayar kau cepat dan bagus, kau akan datang cari kita balik. Itu konsep dia, senang kan. Kau buat baik, aku pun buat baik. Settle masalah. So bila buat benda tu macam buat seorang-seorang, saya struggle sikit lah sebab saya pun tak ada experience dalam project management dan sebagainya. Tapi ada member yang ada experience, so dia support saya. So saya nak bagi tahu yang dalam konteks ni kita tak boleh buat kerja seorang. Mungkin saya mungkin ada idea, tapi mungkin time nak melaksanakan tu, implement tu, mungkin ada orang lain yang dia boleh buat. Dia tak ada idea tapi dia boleh buat kerja. Contohnya tu. So that's why saya cakap first kita kena bersatu. Bila kita bersatu, kita insya-Allah ada orang boleh bantu. Kita jangan fikir bab keuntungan dulu. Insya-Allah benda tu kalau kita buat baik, rezeki tu akan datang lah, insya-Allah lah. Kena percayalah benda tu. Niat nombor satu, kita nak tolong orang dulu. Kita nak buat baik kat orang dulu. Insya-Allah Allah akan tolong. So dah 20 minit. Saya pun ada post sebelum ni, saya ada buat intro dalam video saya sebelum ni, tapi saya tak share sebab saya rasa video tu lebih kepada agenda peribadi saya lah. Bukan agenda peribadi, masalah peribadi saya cuba luahkan kat situ sekejap. Tapi daripada situ saya come out dengan second video ni saya nak open, biar saya tak nak saya seorang je hadapi masalah kena kat saya kena masalah tu. Saya tak nak semua orang kena masalah apa yang kena kat saya. Contoh macam sebelum ni saya buat training, sebab apa? Sebab saya tak nak, sebab saya ambil masa dalam lebih kurang 5 ke 10 tahun untuk dapat menguasai lah ilmu telekomunikasi, walaupun tak semua kan. Saya tak nak berlaku pada orang lain, saya nak orang tu menguasai dalam masa yang terdekat. So saya buat training. Contoh, kadang-kadang saya buat training free, kadang-kadang adalah bayar sikit, takkan semua nak free kan. Kalau benda-benda yang saya dapat free, saya bagi free kan. Itu lah konsep saya. Benda-benda saya create sendiri, saya suruh bayar. So dalam konteks kita sekarang ni,
masalah yang berlaku kat kita ni. So kalau boleh kita tak nak masalah tu berlaku kat orang lain. Kita jangan cakap biar lantak nanti orang lain pun kena juga masalah ni, aku tak nak, aku belah macam tu. Kalau boleh kita nak prevent orang lain untuk kena juga masalah hamba. Semua masalah tu masalah subjektif. Macam saya, masalah saya tak nak, macam saya stres, saya tak nak orang lain stres. Kalau orang ni dia tak dapat payment, saya tak nak orang lain pun tak dapat payment. Itu point dia. Okay, so InsyaAllah kita boleh start lah benda ni. Walaupun dengan sekecil-kecil benda, insyaAllah kita boleh move. Bila kita dah start tu, insyaAllah dia akan bergerak. Terima kasih kerana sudi mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.